Masuk dalam jaga SOP. Luar tu hujan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah, ma syaa Allah, la yasrifu su'a illa Allah, ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah, ma syaa Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan mai depan-depan ni tuan-tuan musuh mai ikban je depan ni. Jangan duduk depan pintu tu, saya orang lambat dia tengok dalam penuh dah dia balik. Mai depan-depan. Baik, alhamdulillah. Yang saya hormati lagi, saya kasih sahabat saya, dinda saya Ustaz Syam, kemudian seluruh ahli dan kuasa surau Al-Ghazali, dan seterusnya para asatiza, alim ulama, ibu-ibu, ayah, tuan-tuan, perempuan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dalam keadaan kita berhadapan dengan situasi yang tak menentu ni. Lah ni kalau sebut kata mai daripada Kedah aja orang serot mai belakang. Kita pergi Ustaz mai dari mana ni? Kedah. Oh, dia undok kita. Jadi semoga tuan-tuan salat selamat dapat jalan kan. Jadi kita lah ni Kedah kena top ranking lah. Kira yang paling terror sekali dalam dunia kita ni. Tuan-tuan, cuma apa yang banyak setiap kali saya nak kena explain di Papua kata, oh Kedah banyak, kita nampak tu kluster tembok tu duduk dalam penjara. Kita nak abang betul lah, kelas tembok tu lah penjara tu, macam depa lembut sikit kita tu. Tapi semoga tuan-tuan sekalian selamat ala kulli hal, benar hidup dengan kita lagi ya, benar hidup dengan kita lagi, kita tak tahu. Maka 3 doa yang kita baca sama-sama tadi, tuan-tuan tolong hafal elok-elok dan tuan-tuan tolong amal. Cuma satu je syarat beramal dengan doa ni tuan-tuan, dia ada satu benda nama yakin. Tuan-tuan nak beramal dengan doa, satu je tuan-tuan kena yakin. Doa ni kita baca tadi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Tu Nabi SAW sebut tentang kelebihan dia. Bila kita baca doa ni tuan-tuan, Allah tak akan timpakan apa-apa musibah dekat kita pada hari itu. Kita baca pagi itu, Allah akan jauhkan kita, kita tak akan tertimpa satu musibah pun sehari tersebut sampai malam. Ni yang kita baca malam ni dia kira sampai esok pagi ni. Tapi syarat dia tu ya tuan-tuan, yakin. Dalam percaya lah. Siapa kata? Nabi kata. Tapi ada seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ni. Dia meriwayatkan hadis ni.
Dia kata Nabi SAW sebut siapa beramal dengan hadis ni, dia tak akan ditimpa musibah, tapi satu hari dia lumpuh. Jadi bila dia lumpuh, kawan-kawan dia semua pekat kata kat dia lah, hari tu hang kata, hang baca, hang kata siapa beramal dengan hadis ni, dia tak kena musibah ni, hang lumpuh ni. Dia kata aku tak berdusta atas nama sahabat yang meriwayatkan hadis ni, aku juga tak berdusta atas nama Nabi SAW. Cumanya pada hari aku kena lumpuh tu, hari tu aku lupa baca doa ni. Cerita dia. Jadi kalau Allah nak takdirkan kepada kita apa-apa pun tuan, maka Allah akan lupakan kita dengan doa. Maka apa kita kena buat? Kita kena berusaha bersungguh-sungguh supaya kita tiap-tiap hari beramal dengan doa ni. Dan Nabi SAW juga menyebutkan tidak akan berubah takdir kecuali dengan doa. Oh, tak ada benda apa yang boleh mengubah takdir. Kalau takdir tu Allah tentukan, kita tentulah kena. Kecuali satu aja, doa. Doa mampu untuk mengubah takdir. Mudah-mudahan tuan-tuan, jadi kita jadi amalan kita pada setiap hari. Pagi-pagi tolong baca paling kurang bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tuan-tuan yang tak hafal lagi, tuan-tuan boleh tengok, cari dekat dalam internet tu. Cari dekat dalam internet, cari doa jauh musibah. Doa yang kedua kita baca, na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ataupun lafaz dalam hadis a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa tu doa kalau kita pergi satu tempat yang kita tak tahu apakah musibah yang tersembunyi, mudarat yang tersembunyi di tempat tu. Kita biasa naik kereta dulu, waktu kita kecil-kecil dulu naik kereta, lalu kok jalan kampung, lalu nak pergi, dulu tak ada highway. Dulu tak ada highway, lalu ke Sungai Petani ni tuan-tuan, lalu macam jalan Sungai Ulak tu. Tu ya. Saya pergi Pulau Pinang, daripada kampung saya dekat Perlis tu nak pergi Pulau Pinang mau 8 jam. Jalan betul, 6 jam boleh pergi kadang-kadang. Dekat Sungai Lalang apa mau tu, dia punya apa? Dia punya pokok getah macam tu. Dengan gelap apa hantu pun dah. Waktu tu kan nak terkencing, berhenti di jalan tu, berhenti jalan, suruh masuk apa, mana ada R&R. Kena ada lori kat depan, Allah berjam tunggu. Ingat lu zaman tu, zaman tak ada highway, patut ada highway separuh keluar mana, keluar Tanggurun dia. Baru keluar Tanggurun, lepas tu kena ikut jalan Sungai Tani tu lah. Macam tu. Subhanallah, time nak terkencing, berhenti di jalan, masuk dalam hutan, getah banyak tu kan. Lalu jadi taman belakang tepi lah tu. Salih Alaihi Muhammad. Tak. Orang tu tahu pasal apa? Dia baca dia nak masuk kencing hutan tu. Apa dia? Ampun untuk nenek anak cucu tumbang kencing. Ampun untuk nenek anak cucu tumbang kencing. Lagi dia main bisik kat tepi telinga kita. Dia kata apa? Bila masa aku kahwin dengan Tok Hang. Tapi sebenarnya kalau kita pergi suasana dalam keadaan yang macam tu, Nabi suruh kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lah ni ada highway, kita berhenti kat R&R, kita tak tahu apa boleh berlaku kat R&R tu. Tuan-tuan jangan main-main kita pakai kereta depa bocokkan radiator kereta kita kan. Nak cerita orang jahat-jahat ni boleh buat. Saya Muhammad dia selit kertas. Ada ni strategi baru, dia nak tanda, dia nak marking kereta tu kereta orang perempuan. Dia tengok ada orang perempuan. Dia buat apa? Dia tanda kereta tu. Dia tanda, antara tanda dia letak kabel tie. Tak kabel tie? Tak kabel tie, kabel tie. Dia rap tu, dia ikat orang tuan, dia ikat tang apa ni dekat cermin sisi tu, dia ikat dekat wiper belakang. Dia tanda kata kereta ni kereta orang perempuan. Dia cari jalan. Macam hari tu ada seorang perempuan, dia pergi isi minyak. Dia waktu dia tengah isi minyak ni bukan cerita dia pergi dekat kaunter sana, dia tengah isi minyak dia tengah isi minyak. Video dekat petrol station tu, dia duduk belakang, dia tengah isi minyak. Ada orang lelaki masuk ke pintu depan, pelari kereta dah. Dia nak buka pintu belakang, dia seret gitu, lari pergi. Kita tak tahu, orang jahat banyak lah ni, orang jahat. Kita tak tahu, kita kata apa? Baca doa apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ni kita main-main ni. Tak tahu ada apa? Ada. Na'udzu bika apa? Sallallahu alaihi wasallam.
kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tahu pasal apa? Lah ni jenis COVID-19 tak ada apa ni? Tak ada simptom, tak ada gejala. Daripada ramai-ramai yang kena tu tuan-tuan, lebih pada separuh tak ada gejala. Tak tahu kata dia. Habis macam mana boleh tahu kata dia ada COVID-19? Ada siapa yang dekat dengan dia tu kena, lepas tu semua-semua yang ada kontak, close kontak dengan dia semua kena pergi buat saringan. Dalam ramai-ramai tu tak ada apa ringan. Menteri Agama itu 3 kali dia buat saringan kan. Kali pertama tak negatif, kali kedua negatif, kali ketiga baru kena. Balik daripada Sabah tu, di mana ada gejala apa-apa, tak ada gejala apa-apa. Nak cerita Allah SWT. Jadi tu nak cerita lah ni. Yang kena baca apa? Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mai duduk ni baca na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ingat tu doa tu elok. Kemudian doa yang ketiga, doa jauh daripada penyakit-penyakit yang berat-berat ni, penyakit-penyakit yang hadis riwayat Abu Daud. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Tuan, apa doa tu elok. Salih Syekh Muhammad. Doa tu pun amai tiap kali lepas sembahyang pun tak apa. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Nak buat jenah kita tak tahu tuan. Risau kita ni. Kita risau kita ni. Ni yang duk cek ni yang duk cek yang duk dapat tiap hari ni tuan-tuan ni yang kena swab. Kau boleh bayang tak berapa ramai saya jumpa dengan seorang doktor, dia kata berapa ramai yang duk di kalangan kita ni untuk rakyat Malaysia ni yang dia duk ada COVID-19 dengan dia, tapi dia pun tak tahu pasal dia pun tak ada gejala. Semua main yang tahu ni orang yang pergi swab tu, yang pergi cucuk lubang hidung tu. Siapa pergi cucuk lah? Siapa pernah kena swab? Kena berdengung tuan-tuan, dua hidung teng kat dalam gigi. Allah, saya tak mau sakit dah, saya kena dah. Subhanallah, selamat. Jadi tuan-tuan hati-hati. Kita boleh buat apa? Kita kena duit, DUIT. Bila dalam situasi ni kita kena duit. Apa duit? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Kan duit ni, duit, doa, usaha macam mana? So ni lah, usaha, jaga SOP, ikhtiar. Jangan duduk pergi tempat-tempat ni kalau tak ada keperluan nak pergi tempat ramai-ramai, tak usah duduk pergi. Salah ada semakna cuba penjarakan sosial, tak usah duduk salam, tak apalah, sabar pergi lah saat nak salam, tak boleh salam nak bawa kena. Saya pun teringin juga nak salam, teringin juga nak peluk Zero tu, sedap peluk dia. Tak tahu, saya suka peluk dia. Tapi salah dia teringin juga nak peluk-peluk ni, kita dah biasa peluk-peluk, tapi buat macam mana sabar pergi lah saat kan. Teringin nak soft sembahyang jemaah rapat-rapat macam kita sembahyang dulu-dulu kan, tapi tak boleh nak buat macam mana. Sabar pergi lah saat. Salih alaihi Muhammad, Allah bagi pahala. Doa, usaha, ikhtiar, kemudian kita tawakal, serah pada Allah. Sebenarnya Allah yang terlebih mengetahui. Baik tuan-tuan, itu bukan tajuk kita pada malam ni. Tajuk kita pada malam ni ialah kita akan membincang tentang Al-Quran. Al-Quran adalah bacaan umat sepanjang zaman. Dia merupakan satu mukjizat Allah kepada Nabi SAW yang tak mampu untuk kita sangkal lagi. Quran ni mukjizat Nabi SAW. Nabi kita Muhammad SAW, tuan-tuan, Allah bagi dekat dia mukjizat. Mukjizat Nabi SAW sangat banyak. Saya sedang menyusun satu buku, tak habis lagi. Dah hantar dah untuk editing, tak selesai lagi. Sangkut pula dengan PKP. Nama dia mukjizat Nabi SAW. Ada seorang ulama dia susun 1000 mukjizat Nabi SAW. 1000 mukjizat Nabi. Kalau Nabi-Nabi terdahulu ada mukjizat dia yang khas. Nabi Sulaiman alaihi salam boleh cakap dengan binatang, boleh faham bahasa binatang. Nabi Isa alaihi salam boleh menyembuhkan penyakit. Sallallahu alaihi Muhammad boleh menyembuhkan penyakit sopak, penyakit buta. Nabi Musa alaihi salam dengan tongkat dia, dengan tangan bercahaya. Macam-macam. Semua mukjizat yang dimiliki oleh Nabi-Nabi terdahulu, semua ada kat Nabi kita Muhammad SAW. Nak cerita hebatnya Nabi kita ni, semua ada. Nabi SAW cakap dengan binatang. Siap bagi salam kat Nabi SAW bagi, Assalamualaikum, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat dengar. Tuan-tuan SAW pokok bagi salam kat Nabi. Tuan-tuan boleh bayang tak, Nabi SAW satu hari Nabi SAW suruh sahabat pergi kat pokok tu. Sahabat tu pergi kat pokok tu, bagi salam kat dia. Abang kata aku panggil dia. Pokok tu keluar daripada tanam, akar-akar dari berjalan kedai-kedai pergi kat Nabi SAW, bagi salam kat Nabi SAW. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana keadaan dia.
Antara mukjizat yang hebat dekat Nabi SAW, tuan-tuan, Nabi Musa AS belah laut dengan tongkat dia, ketuk terbelah laut. Lepas tu semua pengikut Nabi Musa AS ikut Nabi Musa lintah laut pergi sebelah sana. Nabi Musa membelah laut dengan tongkat dia. Nabi kita Muhammad SAW belah bulan dengan jari dia, dengan jari dia belah. Mereka tengoklah ni tuan-tuan, mereka pergi scan bulan tu, rupanya kesan belah tu sampai hari ni ada lagi kesan belahan. Subhanallah tuan-tuan, mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Dan semua mukjizat ni tak ada siapa boleh tengok dah selepas kewafatan Nabi Musa AS. Mukjizat tu pi sama dengan Nabi Musa. Walaupun ada tongkat Nabi Musa, orang tak boleh guna dah macam mana Nabi Musa guna. Mukjizat Nabi Isa AS pun dah habis bila Nabi Isa AS wafat, habis dah. Dan semua mukjizat yang dilihat oleh para sahabat Nabi SAW ada pada baginda Nabi SAW Nabi Muhammad SAW pun wafat. Bila Nabi SAW wafat, tak ada siapa boleh tengok dah, kecuali satu je yang orang boleh tengok mukjizat ni sampai hari kiamat. Apa dia? Quran. Itu mukjizat Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, dan kita semua duk simpan mukjizat Nabi SAW ni di rumah-rumah kita sampai hari ni. Kita tak berasa hebat. Pasal apa? Pasal kita tak berasa hebat ni, aku pegang ni mukjizat Nabi SAW. Tu yang gantung tak kat rak apa semua sebagainya lah. Pasal apa? Pasal apa? Tak baca. Ni kan mukjizat simpan sudah. Ni. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mukjizat Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan pada malam ni insya-Allah kita nak tahu, selain daripada kita tiap-tiap hari duk baca Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apakah kelebihan kita dalam keadaan kita mengambil panduan daripada Al-Quran. Quran ni panduan kita tuan-tuan. Quran ni panduan kita. Tadi saya main tadi tuan-tuan, saya pakai Waze. Kita pakai GPS. GPS ni maksud, tahu apa dia maksud GPS? Guna pun sesat. Tu GPS dia. Guna pun sesat kan. Setting elok pergi mana-mana lah dia buat ni, okey lah. Cuma tadi dia sampai awal sikit, dia tak sampai tahun ni, sampai tahun depan sikit. Tapi boleh nampak lampu-lampu tu. Tu masjid tu. Kadang-kadang saya pergi setengah tempat dan saya minta hantar location main Ustaz. Dia hantar location, kita pergi cari tengok sampai dekat kawasan perumahan. Rumah mana? Rumah siapa pula ni, manalah masjid ni, cari melilau-melilau, telefon tak angkat apa semua. Tuan-tuan, tahu apa jadi? Orang yang urus kuliah tu dia hantar location rumah dia. Cerik. Dan kadang-kadang kita fikir, takkan tak tahu macam mana boleh share tu, tiba-tiba orang boleh dapat lokasi masjid kan. Tapi bukan semua orang reti. Tapi banyak kali jadi lagu tu. Sampai depan rumah orang, kata sudah ni mesti hantar lokasi rumah dia. Lepas tu tanya orang, mana tahu mana surau tu. Tu kita pergi surau. Saya jumpa ustaz ni pergi mana lambat sampai. Tapi rumah tadi saya sampai kata tu rumah saya, siapa ustaz pergi rumah saya, dia kata betul pula lah. Macam-macam. Jadi salih alaihi wasallam, kita dalam hidup kita ada perjalanan kita nak balik ke syurga. Syurga ni kampung halaman kita. Tok dengan tuan kita ni asal syurga. Tuan kita nama Adam, tok kita nama Hawa. Depa asal mana? Asal syurga. Kita ni dalam perjalanan nak balik ke kampung halaman kita nama syurga. Saudara Muhammad, kalau kita tak jumpa jalan balik, dia panggil orang sesat. Nak kena patah balik tu. Nak balik tuan-tuan, kita ada panduan kita nama GPS. GPS kena tuan-tuan set tu. Nak pergi mana? Nak mai surau Al-Ghazali tu, type surau Al-Ghazali. Salih alaihi wasallam. Lepas tu tulis Taman Seraya Emas kan? Taman Seraya Emas. Nak tulis bagi cukup sikit, sebab saya dia pergi taman, saya dia pergi surau Al-Ghazali lain pula. Kita pun tulis. Tuan-tuan, dia pun bawa lah bawa kita. Turn left, kita pun turn left. Turn right, kita pun turn right. Ikut dia aja. Saya kita sampai kan? Ikut dia. Faham ni? Tu dia panggil GPS. Ikut dia. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan tersilap jalan.
Dia kata turn left, kita pun ada 2 simpang dekat tu, kita termasuk simpang awal, balik tak sampai lagi. Tadi buat apa? Dia kata recalculating, dia recalculate balik. Dia tarik balik kita tu, suruh betul balik, masuk balik jalan tu balik. Kadang-kadang kita tersilap pun ni, kadang-kadang saja pergi bercanggah, isi minyak apa semua, dia duduk betul kita, sampai bila dia duduk betul kita ni tuan? Sampai bateri dia habis. Bila bateri dia habis, dia tak betul kita lah. Tu cerita dia. Jadi tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, macam itulah dalam hidup kita. Kita nak balik ke destinasi kita ni tuan-tuan, nama dia syurga, kita kena ada GPS. GPS kita ni nama dia Al-Quran. Panduan kita nama Al-Quran. Panduan kita lagi yang kedua nama apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan pakai GPS tu, boleh tak kalau tuan-tuan off suara dia? Boleh tak kalau tengok je? Tuan-tuan biasa pakai tak GPS ni? Kan tuan-tuan keluarlah sama daripada taman ni, dia pusing kat dalam ni je, dia pusing pun sehingga tadi dia pergi keluar balik. Dia pakai, cuba pakai GPS tu, pakai Waze tu, tutup suara dia. Boleh ikut tak? Boleh, tapi silap banyak. Tuan-tuan try tak je? Tutup suara, tuan-tuan terlepas simpang, Allah, terlepas simpang. Pasal apa? Pasal orang tak ada orang peringat. Dia ni ataupun tuan-tuan tutup dia punya gambar tu, dengar suara saja. Boleh tak? Boleh juga, tapi macam tu juga tersilap banyak. Maka kita perlukan kepada dua-dua ni sekali. Kita perlu audio, kita perlu visual. Dua-dua kita pakai. Macam itulah dalam kita nak memahami Al-Quran, panduan dan hadis Nabi SAW, kita perlukan visual, kita perlukan kepada audio. Visual ni apa? Al-Quran. Kita kena tengok Al-Quran, tapi kita tak mampu untuk faham Al-Quran. Nak faham Al-Quran, siapa tolong ajak kita? Alim ulama tolong mengajar kita. Maka kita perlukan panduan Al-Quran, kita perlukan bimbingan alim ulama. Hadis Nabi SAW, tuan-tuan boleh baca? Boleh baca. Akhirnya jadi apa? Jadi kelompok dia panggil Zahiri. Semua mensyarahkan hadis ikut akal kepala sendiri. Sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, faham hadis tu macam mana yang kita baca, macam tu kita faham. Tak boleh begitu. Maka ada alim ulama pula yang mai tolong perbetul dekat kita, ajak dekat kita, oh hadis ni maksudnya begini, hadis ni maksud begini, supaya kita tak boleh nak supaya kita tak tersalah dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, kita perlukan kepada visual, kita perlukan kepada audio, kita perlukan kepada Al-Quran, kita perlukan kepada hadis Nabi SAW, kita juga perlukan kepada bimbingan alim ulama untuk memahamkan kita dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Faham ni? Jadi panduan kita nombor 1 sekali dalam hidup kita ialah Al-Quran. Cantik, sempurna Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Agama kita sempurna, cantik, syumul, sikit pun tak ada kurang. Sikit pun tak ada kurang. Allah ajak sampai ke tahap tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai Allahumma salli Muhammad nak masuk bilik mak tengah hari, nak masuk bilik mak lepas isyak pun Allah ajak dalam Quran. Macam tu, tak boleh bayang tak? Dia ni, dia tak Allah ajak dalam Quran, tuan-tuan. Masuk bilik mak, Allah ajak apa? Minta izin. Allah ajak kat mana? Quran. Tu ni, tuan-tuan naik kereta, naik kenderaan, salat sempat, oh takutlah naik kenderaan ni, takut lagi tak selamat, segi apa jadi apa, Allah ajak doa naik kenderaan pun dalam Quran. Subhanallah, saya jawab kan, sempurna dan detailnya Al-Quran tu, sehingga tak ada satu pun yang tak ada dalam Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, jadi Allah sebut dalam Quran, Allah sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Surah Al-Maidah ayat ke-16, Allah kata dengan kitab itu, yakni Al-Quran itu, Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada siapa yang mengikuti keredaannya, dan dengannya Tuhan keluarkan mereka daripada gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya, dan dengannya juga Tuhan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tu yang pertama. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kelebihan Al-Quran yang paling besar untuk sekalian makhluknya, ia tidak akan hilang dan tidak akan berubah sehingga ke akhir zaman. Quran yang kita baca ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak akan silap sampai hari kiamat. Yang ada dekat umat-umat terdahulu, Allah turunkan dekat mereka kitab Taurat, Allah turunkan kepada mereka kitab Injil, kitab Zabur. Kita nak berhenti tu azan dulu tak Ustaz? Berhenti azan tak? Terus je. Salli ala sayyidina Muhammad. Allah turun kitab Injil, Allah turun kitab Zabur, Allah turun kitab Taurat. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tapi yang ada lah ni, mereka claim itu Injil, tapi itu bukan Injil lagi dah. Tak pasal apa? Pasal telah dirosakkan dengan tulisan-tulisan dan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Taurat yang ada tu telah diubah, tuan-tuan, hampir semalah tak langsung sampai hampir tak ada dah daripada Taurat yang asli. Tak ada dah. Sallallahu alaihi wasallam. Dah faham tak ni? Tapi Al-Quran, saya terbaca, saya tengok tu satu dokumentari dekat apa ni, National Geographic. Dia cerita tentang salah satu chapter dalam Bible. Salah satu chapter dalam Bible tu, pengarang chapter tu nama Joseph kalau tak salah saya lah. Dia subhanallah Sayyidina Muhammad, Bible ni kalau ikut macam kitab suci dia lah. Tapi rupa-rupanya dia ada pengarang dia. Siapa pengarang dia? Pengarang dia ni seorang dulu dia kerja kerajaan, dia bekerja. Kemudian orang buat fitnah kat dia, sampai akhirnya dia dibuang daripada pekerjaannya. Bila dibuang daripada kerjaan, dia jadi stres. Akhirnya dia pergi uzlah, dia duduk dekat dalam, dia duduk seorang-seorang di satu tempat, dan dia mula menulis. Dia tulis apa? Dia tulis ancaman-ancaman kepada orang yang membuat fitnah, azab-azab yang akan dikenakan, potong lidah, bla-bla, macam-macam ada cerita. Dan yang tu dimasukkan ke dalam Bible. Ini bukan asli lah. Tapi Al-Quran, tuan-tuan, satu salah, hilang satu huruf saja, orang cari jumpa. Allah akan pelihara sampai hari kiamat. Allah sebut dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang akan memeliharanya, dan kamilah yang akan menjaganya. Surah Al-Hijr ayat ke-9. Subhanallah, tuan-tuan. Jadi kalau cerita Quran ni, dia takkan silap. Tuan-tuan takkan jumpa silap sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat Quran ni akan terpelihara. Siapa janji? Allah janji. Maka tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, dalam keadaan kita berusaha untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan kehidupan kita, ada kelebihan pula Allah bagi kepada orang-orang yang selalu beramal dengan Al-Quran. Boleh tak saya nak minta tuan-tuan tiap-tiap hari pagi-pagi tuan-tuan tolong baca Quran dulu. Ni tuan-tuan duduk depan saya ni, ramai ni, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Tapi ramai lagi yang tak mai. Ramai ni pun ramai ni. Tapi sahabat-sahabat yang tengok melalui Facebook ni, saya nak beritahu, walaupun ramai, dia duk ikut SOP. Dia duk ikut penjarakan fizikal lah, jangan risau. Masing-masing pakai mask. Sebab tu saya tak tahu dia senyum ke, dia gelak ke, dia sedih ke, dia muncul jeling kat saya kan, macam ni pun saya pun tak tahu. Jadi insyaAllah, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, saya nak minta satu je. Saya nak minta tolong tiap-tiap pagi baca Quran dulu. Tuan-tuan bangkit pagi-pagi, tuan-tuan tolong baca Quran dulu. Tolong baca Quran dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Selagi tuan-tuan nak baca Facebook-nya, tuan-tuan nak baca WhatsApp-nya, tuan-tuan nak tengok Instagram-nya, tuan-tuan nak tengok, ada sini duk main TikTok lah. Kali harap tuan-tuan cakap, subhanallah tuan-tuan, saya baru ni saya buat syuting untuk iklan susu tu dekat TV. Ada seorang tu saya jumpa, tuan-tuan, dia ni budak-budak lagi. Kata, oh dia ni TikTok famous. Kata, TikTok famous lah. Saya pun tak tahu, sebab saya tengok TikTok tu ke mana. Saya pun tak tahu TikTok ke mana. Dia pun cerita TikTok. Teringin nak tengok.
berapa view? Saya tanya dia. Boleh lah Ustaz. Banyak mana? Dalam 1.2 juta view. Oh, 1 juta view, 1.2 juta view. Kata, wih banyak. Saya tengok dia tu macam biasa-biasa je, orang saya tengok tak apa pun. Kata, boleh tak saya nak tengok macam mana yang view, yang juta-juta view ni? Oh, subhanallah. Saya teringin nak tengok apa yang orang tengok sangat ni. Ustaz Syamad. Dia pun buka tunjuk saya, yang ni 1 juta view Ustaz. Lagu mana? Sejuta view. Saya kata astagfirullah. Tengok jalan-jalan jalan 1.2 juta view. Astagfirullah. Saya kata apa tak nak kerja. Apa motif yang nak sampai tu? Nak cerita apa ni? Saya pun tak tahu. Dia pun tak tahu. Dia nak cerita tu, ya Allah Rabbi Tuhan Tuhan. Tapi tu nak cerita Tuhan. Ya Allah, nak kita cerita lagi. Tapi tuan-tuan, saudara saya Muhammad telah diarahkan kepada kami, para pendakwa ni masuk TikTok. Masuk TikTok. Buat apa? Buat daripada dia buat buku-buku silap rambut betul 3 berjalan sangkut berapa tu. Baik, ambil berapa second tu untuk sebut berapa petikan daripada tazkirah kan. Ambil sikit petikan tu, tazkirah 30 second tu, berapa second tu, 30 second kan 30 berapa second tu saya pun tak ingat. Ambil tu berapa second tu untuk satu petikan daripada tazkirah tu, buku lah gambar-gambar apa sikit kata. Tapi dia pun nak tengok lah. Taklah tengok sampai juta-juta kot. Adalah kot 40 orang tengok. Tapi ada juga 40 orang tengok daripada tak ada langsung. Dia kan? Ada juga. Kita tak boleh nak halang orang tengok buat macam mana. Kita buatlah dekat mana kita mampu. Tapi nak tengok TikTok pun lepas baca Quran. Nak buat yang tu lah. Tuan-tuan nak tengok WhatsApp ke, tu nak tengok Facebook ke, tu nak tengok apa ke, tuan-tuan baca Quran dulu. Baca Quran dulu. Kena paksa diri kita, disiplinkan diri kita, pagi-pagi baca Quran dulu. Baca Quran dulu. Baik tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Apakah kelebihan kita membaca Al-Quran? Ada berapa? Ada 10 kelebihan kat sini. Tapi saya nak baca, kita akan baca setakat mana yang kita sempat sahaja, insya-Allah. Yang pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat kita di yaumul qiyamah nanti. Kata Nabi SAW daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu menyebutkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, Nabi SAW. Iqra'ul Quran. Nabi pujuk kita ni, Nabi suruh kita baca Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Quran, sahabat. Baca sikit pun tak apa. Sikit pun tak apa. Tiap-tiap hari bagi baca sikit pun tak apa. Tuan-tuan mampu banyak mana baca? 10 ayat. Baca 10 ayat. 10 ayat rasa macam banyak sangat 10 ayat. Berapa ayat boleh baca? 5. Baca 5. 5 pun rasa macam tak larat Ustaz. 2 ayat sudah. 2 pun rasa macam banyak Ustaz. Baca 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Teruk sangat tu. Tapi bagi baca, jangan sampai ada sehari pun, yang kita tak baca Quran. Saya ni tuan-tuan, balok liat macam tuan-tuan juga. Tentang baca Quran ni balok liat serupa tuan-tuan. Hampa tak usah tunjuk soleh sangat lah, hampa serupa dengan aku lah. Ni Quran, malas lah nak baca Quran, ya Allah, saya pun tak tahu lah, malas baca Quran. Paksa diri kadang-kadang. Tak apa saya buat tiap-tiap pagi. Saya ada satu kuliah khas ya, pukul 6.30 pagi tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari saya buat online pula. Semenjak daripada PKP tu dah berapa bulan lah, setiap hari tak pernah pergi. Tak mana saya pergi pun, tak mana dan dalam kereta ke apa, kadang-kadang ada program Tanyalah Ustaz ke, ada program apa ni, Assalamualaikum TV Hijrah ke, maka saya lihat dalam kereta saya buat live tu. Saya baca Quran, saya ajak semua orang baca Quran. Bila live tu kadang-kadang dah lah 500 orang, 600 orang ikut sekali, 500 orang, 600 orang baca Quran sekali sama-sama. Nak disiplin diri bagi lekat baca Quran tu. Sebab kalau seorang-seorang tak dibuat dengan kita, seorang-seorang tak mau lekat, macam payah kita Quran.
tapi bagi lekat juga baca Quran. Nabi kata apa? Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Sebab nanti dia akan datang di hari kiamat, Al-Quran tu bagi syafaat kepada sahabat-sahabat dia. Dia bukan sebut orang yang baca dia, dia kata ya ashabi, sahabat-sahabatnya. Sahabat ni apa? Orang yang duk sohbah dengan Quran, orang yang duk kawan dengan Quran. Tahu orang kawan dengan Quran macam mana? Sahabat dengan kawan lain tu, ni kawan aku biasa, kawan tu ramai, ni sahabat aku ni, nak kemas lagi, sahabat lama ni, tu kemas sikit. Tiap ni sahabat dengan kawan lain. Allah kata ni, Nabi kata apa? Ya, orang yang sahabat dengan Quran. Sahabat ni lagu mana? Susah payah sama-sama. Kalau kawan, waktu sonok suka lah dengan kita. Waktu sedih, waktu ni hilang, dia pun royu. Tu kawan yang tak boleh pakai dengan kawan, lebih teruk kencing kawan. Tu boleh teruk sekali. Tuan-tuan, tapi kalau sahabat susah payah sama-sama. Assalamualaikum, salam ni hang duk mana ni? Duk rumah. Aku susah sikit ni. Tu jumpa minum sama-sama. Boleh cerita, boleh luar perasaan. Sahabat. Orang yang akan mendapat syafaat nanti oleh Al-Quran di yaumul qiyamah ialah orang yang selalu sahabat Al-Quran. Dia apa masalah dia akan luahkan perasaan dengan Quran. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan sedih, tuan-tuan buat apa? Masa sedih buat apa? Pergi karaoke. Ni tempat apa dia karaoke tak? Orang tak mengaku, tak faham tak? Tak apa lah. Ada orang dia suka itu, pergi karaoke. Ada orang suka pergi tengok wayang, tak? Ada orang lebih teruk lagi, ada pergi minum, kan? Salih Allah Syamat. Pergi disco, nak hilangkan kesedihan. Salih Allah Syamat. Pergi zumba, hilang kesedihan. Pergi zumba, bagi sedih, laki marah. Tuan-tuan, dia tak mencabut pun kesedihan daripada hati. Tapi ada orang yang kalau dia sedih, dia buka Quran. Tuan-tuan, ni benda hati kan. Kita kalau kita tak ada feeling dengan Quran, tuan-tuan sedih, tuan-tuan buka Quran, tuan-tuan tak rasa apa. Tuan-tuan setuju dengan saya? Ni kita yang tak ada perasaan dengan Quran ni. Orang kata apa? Aku tengah stres ni, aku tengah sedih ni, rasa macam duduk dalam tekanan sangat. Kawan kita kata apa? Hampir buka Quran, baca. Kita pun dengar cakap dia, hampir buka Quran, kita baca. Kita rasa tak tenang. Hampa cakap betul-betul, rasa tenang tak? Tak. Tahu pasal apa tak rasa tenang? Pasal kita sebenarnya tak kawan pun dengan Quran. Kita tak ada feeling pun dengan Quran. Kata Allahumma salli ala sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bila seorang sahabat berjumpa, dia kata, wahai Ibn Mas'ud, aku ni gelisah ni, rasa tak tenang ni, rasa serabut ni, aku nak buat mana ni? Kata Ibn Mas'ud, kamu pergi duduk di tempat orang baca Quran. Sama ada kamu dengar Quran atau kamu baca Quran, hati kamu akan jadi tenang. Tapi betul-betul tak, kita ni duduk depan saya dengan saya sekalian, bila kita duduk serabut, kita dengar baca Quran, betul-betul tuan-tuan jawab daripada hati tuan-tuan rasa tenang, ataupun tuan-tuan nak tukar channel lain? Betul tak ni? Duduk dalam kereta, tiba-tiba orang baca Quran dalam kereta ni, tuan-tuan nak terus dengar ke, ataupun tuan-tuan nak tukar channel lain? Sinar FM retro terbaik. Kita sendiri yang jawab kan. Dia ni sebenarnya kita tak pernah rasa tenang dengan Quran. Salah Quran tak? Berapa ramai orang dapat tenang Quran kan? Kadang-kadang di kalangan kawan-kawan kita, tok-tok kita, tok nek kita, mak kita, bahkan Quran dia melekat je kat tangan dia. Dia duduk dengan Quran, dia rasa tenang. Kita duduklah baca Quran, kita rasa gelisah. Bukan pasal Quran, tapi pasal hati kita rosak. Untuk orang rasa macam mana? Untuk rasa macam siapa para sahabat boleh feel baca Quran? Imam Syafi'i bulan Ramadan dia khatam Quran 2 kali. Sehari 2 kali khatam, sehari 2 kali khatam. Sallallahu alaihi Muhammad.
seorang sahabat bernama Abbad, dia boleh baca Quran sampai kena panah, cabut anak panah, tengah mayang, kena panah lagi, cabut lagi, kena panah, dia cabut sendiri sampai bila dah berdarah baru dia berhenti. Dia gerak kawan dia, bangkit aku kena panah. Kata dia, hang tengah semayang tak berasa kena panah tu? Berasa. Nampak tak kata musuh kat depan panah? Nampak. Betul pasal apa hang tak berhenti semayang tu? Aku tengah sedap baca Quran, tak tahu nak berhenti tak mana. Bukan dia tak berasa panah tu, bukan dia tak nampak panah, dia nampak tapi dia tak boleh nak berhenti. Dia duduk baca tu, sedap lagi, berhenti tak ni rasa tak kemana pula, belajar pergi lagi, berhenti ni rasa tak sedap lagi, belajar lagi. Tuan-tuan, pasal apa dia boleh jadi macam tu? Pasal rasa, pasal feel Quran tu, menghayati Quran tu. Dia baca Quran tu, masuklah hati dia semuanya tu. Kita baca Quran juga bukan nak cari berhenti tamat, bukan nak tak tahu nak berhenti tamat. Kita baca Quran tu cari nak berhenti tamat. Bismillahirrahmanirrahim, pandai berhenti. Itu kita tak rasa tu, tak rasa feel, tak sedap baca Quran. Bukan pasal salah Quran, pasal hati kita rosak. Tuan-tuan kata, oh sebab tak faham Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Oh kita tak faham, kita faham Quran, kita tak faham Quran. Siapa kata kita tak boleh menghayati sesuatu dengan kita tak faham maksud dia? Tuan-tuan tengok cerita Hindustan, berapa lama tuan-tuan teriak. Peletum berteriak lah. Tuan-tuan salah semua, berapa lama daripada dulu kecil-kecil, berapa banyak kita duk teriak dalam cerita Hindustan. Oh tuan Ustaz, tengok cerita ni saudara, apa lagu-lagu Arab yang kita duk dengar. Nah, saudara semua kan? Kan? Kita boleh hayati, kita boleh seronok dengar lagu-lagu Arab tu, padahal kita tak faham maksud. Pasal apa? Kita boleh rasa, pasal apa dia rasa sedap? Sebab dia sesuai dengan keinginan hati kita. Dia ni, sebab dia sesuai dengan keinginan hati kita. Quran dia sesuai dengan keinginan hati kita. Honestly, tak. Patutnya, ya. Patutnya Quran itu menangkan hati. Patutnya Al-Quran itu memberikan kesedapan, kelazatan dalam kita membaca dia. Quran itu jadi pengajaran. Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia akan menjadi petunjuk pada orang bertakwa. Kita baca Quran, dia menjadi petunjuk kat kita. Oh, masalah baca Quran dia buat petunjuk. Oh, ada masalah jumpa Quran, hati dia tenang, keluar pada masalah. Tapi kita tak ada orang tu. Pasal apa? Pasal kita tak sobah dengan Quran. Kita tak berkawan dengan Quran. Quran tu bukan kawan baik kita. Ya Allah, saudara semua. Macam mana dia nak jadi syafaat kan? Padahal dia salah satu daripada syafaat nanti dia yaumul qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, Al-Quran akan menjadi pembela kita nanti di yaumul qiyamah. Daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa aku mendengar Rasul SAW bersabda, di hari kiamat kelak akan didatangkan Al-Quran, dan orang yang membaca dan mengamalkan isi kandungannya didahului dengan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kedua-dua surah ini berhujah mempertahankan orang yang membaca dan mengamalkannya. Quran mai waktu tu, orang yang rajin baca Quran ni pun mai juga. Siapa yang duduk depan sekali dengan Quran ni? Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran paling depan sekali. Sallallahu alaihi Muhammad. Surah-surah dalam Quran ni berhujah pertahankan dia. Ya Allah, dia rajin baca, ya Allah dia beramal dengan amal, ya Allah dia buat ni, ya Allah dia berhujah. Kawan ni duduk diam dia dengar. Siapa tolong berhujah? Quran tolong berhujah dia. Subhanallah saja. Ya Allah, kita duduk baca ni dan kita rasa macam tak ada kita dalam senarai ni apa. Hadis ni juga riwayat Imam Muslim. Allahumma salli ala sayyidina. Agak-agak Quran boleh nak berhujah, nak tolong berhujah kat kita. Mau cara kita dengan Quran lah ni agak-agak lah. Apa alasan kita tak baca Quran? Tuan cerita Maizat. Apa alasan kita tak boleh baca Quran?
Apa alasan kita tak mau baca Quran, tak sempat baca Quran? Lah ni kod dulu nak baca Quran susah sikit lah. Dia ambil kena ada wudu, lagi kena duduk sila, lagi kena buka rehal, lagi kena ambil Quran tak. Lah ni Quran duk lain pun tuan-tuan ya. Dia ni Quran duk lain pun tuan-tuan ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa kat depan saya ni yang ada handphone tak ada Quran dalam handphone dia? 30 juzuk dalam dada, handphone dalam dada. Handphone 30 juzuk atas dada. Kan? Kita boleh baca WhatsApp, kita boleh baca Facebook, kita boleh tengok baca Instagram, kita boleh baca macam-macam. Quran sebelah tepi yang tepi tu, waktu kita beli handphone hari tu Cina tu tengok kita atas bawah, tengok kita ayat atas kepala, ada janggut jemput, dia ingat kita ni jenis baca Quran. Dia kata tak apa, you pergi jalan-jalan lah, saya upload saat ini you punya apa ni, dia punya tu, dia buh Quran, depan front page tu, dia ingat kita jenis baca Quran, tak baca. Dia susun elok je Quran, Instagram, Facebook, WhatsApp, dia buh depan tu. Elok ke depan tu. Ni WhatsApp last seen 2 minutes ago, Facebook last seen 5 minutes ago, Quran last year Ramadan ago. Aduh, semalam dan semua tak ada alasan kita baca Quran. Kita jawab apa? Agak-agak nak jawab apa depan Allah yang tak baca Quran? Dia jawab apa? Tak ada masa. Yang WhatsApp dia tu tak faham, yang lain pun tak faham boleh baca. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, agak-agak apa alasan kita duduk kat handphone ni? Tangan duduk handphone duduk kat tangan dia. Handphone duduk kat tangan dia tak. Setiap 5 minit tengok handphone, setiap 5 minit tengok handphone. Waktu orang tanya kepada seorang ulama tu, macam mana orang dulu dengan Quran, macam mana orang lah ni dengan handphone, macam tu orang dulu dengan Quran. Yalah, Allahumma salli ala sayyidina. Saya pernah duduk kat Yaman. Salli ala sayyidina. Dia pesen kuliah bukan macam kita ni. Dia lepas mayang maghrib tu, dia kuliah tak lama. Kalau nak kuliah betul-betul dia ada kelas-kelas dia. Tapi kalau kuliah maghrib ni dia sat-sat dia habis lepas mayang maghrib tu, elok-elok habis tu, tak ada semayang sunat lagi, dia bangkit siap-siap. Ustaz tu akan bangkit duduk siap, baca hadis ke baca apa begitu. Lebih kurang macam tazkirah lah, 10 minit 15 minit gitu ya. Habislah kuliah maghrib dia. Lepas tu semua orang yang duduk itu tunggu isyak, semua pakai ambil Quran baca. Bukan ambil Quran baca, Quran yang duduk itu sampai lusuh habis lah. Kau jadi buka baca Quran. Dia jadi adat kebiasaan dia macam tu. Entah, kita tak ada, kita Quran tu elok-elok berkilat ya. Ada yang ore tu daripada hari tu sampai hari ni duduk lampu dia tak tahu. Teruk mana. Dan tunggu bila nak baca tu, tunggu Ramadan tu buka dia baca. Itu pun minggu pertama aja. Aduh, total sudah sifat teruklah kita ni. Tak ada alasan nak baca. Macam mana nak dapat pembelaan nanti di yaumul qiyamah kalau kita dengan Quran ni macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan, yang berikutnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kata ulama yang ketiga? Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang belajar dan mengajar Quran ini merupakan orang yang terbaik daripada kalangan kamu. Di kalangan kita ni nak cari siapa paling baik sekali, orang yang belajar Quran dan orang yang mengajar Quran. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Rawahu al-Bukhari. Nabi SAW sebut, sebaik-baik manusia daripada kalangan kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Kalau tengok orang kita di kalangan kita ni, siapa yang paling baik sekali? Orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengajar Al-Quran. Orang yang paling baik sekali. Tu sallallahu alaihi Muhammad. Jangan duk pandai lekeh orang macam ni. Anak-anak kita yang duk hafaz Quran tu, Allah, tu sebaik-baik orang lah. Ya Allah, 30 juzuk tuan-tuan dalam dada, agak senang. Senang nak hafal Quran. Saya buka madrasah, kita tahulah ustaz buka madrasah, kat sini ada madrasah.
Dan tengok macam mana daripada pukul 4.30 pagi dia ulik Quran dah. 4.30 pagi sagi Quran lagi, sagi surah Quran lagi, sagi nak tidur Quran lagi, sagi petang Quran lagi, sagi malam Quran lagi, sampai pukul 10 lagi dengan Quran lagi. Ulik Quran tu ya. Ya Allah, hebatlah, pahala punya banyak. Tahu siapa duk tumpang pahala dia? Mak ayah dia. Siapa lagi duk tumpang pahala tu? Tu yang duk urus madrasah. Saudara Syekh Muhammad. Nah, orang-orang yang terlibat dengan madrasah tu semua pakat duk tumpang pahala budak-budak tu duk ulik Quran tiap hari. Kita tak boleh buat ke tu. Kita mana dah nak buat ke tu. Kita dengan kerja, kita dengan apa semua kita duk buat. Dan anak-anak duk buat. Sebab tu tuan-tuan, apa saja yang tuan-tuan boleh bantu pada madrasah tuan-tuan buat, kita nak tumpang pahala dia. Saya selalu sebut tuan-tuan, kalau tuan-tuan dekat sini ada 500 orang, ada 1000 orang duduk ni, sebenarnya madrasah yang duduk dekat tempat kita ni tuan-tuan, mereka tak payah pun duduk cari, duduk kelang kabut cari duit untuk bagi makan budak-budak tahfiz. Tahu dapat duit mana? Ni tuan-tuan, pakai duit bagi. Sungguh kalau kita tahu betapa besarnya pahala kita nak boleh dapat duk tumpang daripada apa Quran, baca Quran tu. Pergi tanya, Ustaz, sebulan banyak mana nak pakai ni untuk makan budak-budak ni? 300 tak apa Ustaz, kami 3 orang kongsi, seorang 100 sehari 300 kan? Kami 3 orang seorang 100. Esok 3 orang lagi, esok dia tu saya seorang je dekat 300 tu. Berapa orang sangat? Sebulan 300 je dia nak bawa dia untuk sehari sponsor budak makan. Bagi tuan-tuan pulun kutip pahala dia. Kalau orang nampak pahala dia, semua orang berebut nak buat ni. Sekolah duk relax ya, tak payah duk kelang kabut pergi cari sana, pergi cari ni, pergi cari kutip duit sana. Orang kat sini yang pakat-pakat duk bagi. Kita tak mau berebut benda-benda lagu ni sebab kita tak nampak. Nabi kata khairukum, yang paling baik daripada kamu orang yang belajar Al-Quran tu anak-anak kita yang duk tahfiz tu, yang duk kat sekolah tu buat. Saya sebab pulun untuk guru saya kata, Ustaz, dia kata Jafri buka sekolah tu, saya tadi Ustaz dia mengajar, dia belajar tu ngaji dengan tu guru kita usul fiqh tu payah tu, duduk dengan dia malam-malam maghrib duduk bercakap depan dia. Dia kata Jafri nanti membuka sekolah, nanti membuka sekolah. Dia kata bukan tunggu, dia kata bukan, kadang-kadang bukan kita mengajak, kita pergi cari orang mengajak, pergi buka buat jadi sekolah, pergi cari ustaz-ustaz, pergi mengajak budak-budak kat situ. Kita nak tumpang pahala dia. Budak-budak tu duk belajar Al-Quran, budak-budak tu hafal Quran, budak-budak nanti jadi tok guru, jadi ulama. Kita nak tumpang pahala dia aja. Walaupun kita tak belajar, kita urus sekolah tu elok. Kita tumpang pahala dia. Apa buat tu? Tentang kadang-kadang tuan-tuan kita tak ada kekuatan untuk bina sekolah. Tapi di tempat kita ada Allah hantar seorang yang mampu untuk bina sekolah. Kita buat apa? Tang mana kita boleh tolong, kita tolong. Kita tumpang ganjaran pahala budak-budak tu duk apa Quran. Sebab Nabi kata apa? Yang paling baik daripada kalangan kamu bukan kamu, tu orang yang duk belajar Quran dalam sekolah. Cikgu-cikgu pula yang mengajar apa semua kita nak tumpang pahala-pahala dia. Yang keempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah akan mengurniakan 2 pahala kepada orang yang salli ala sayyidina Muhammad susah menyebutkan ketika membaca Al-Quran. Daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Nabi SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan susah untuk menyebut ayatnya, dia akan mendapat 2 pahala. Ada hari tu saya duduk buat kelas Quran dulu ada masa sikit lah ni kalut sikit, dulu ada masa sikit saya duduk buat kelas Quran dulu. Apa tu cara saya mengajar ni, pekat-pekat baca, buat lingkar tu, baca seorang-seorang, baca seorang-seorang. Bila dia baca seorang-seorang tu, so kita tahulah salah dia tak mana kita nak betul kan. Ada yang kata, Ustaz, kami bukan tak mau pi, tapi takut kena baca. Bila kita buka kelas Quran tu, waktu hari mula-mula tu, ramai buka mai. Ustaz Jafri buka kelas Quran tu, buka ramai-ramai. Mai-mai hari tu kena baca, esok tak main lah. Cerita dia kan. Ada yang kata apa, Ustaz, kami bukan tak mau pi mengaji Ustaz, tapi kami tak reti. Lah tak reti lah kena mengaji. Dia ni sampai tua tu baca Fatihah minta betul lagi. Siratal ladzina an'amna tu lagi. Kan? Ghairil maqdum. Macam-macam pasien duduk lagi tuan-tuan. Padahal tu benda wajib dekat dalam sembahyang tu. So, betul bacaan dia lah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Lagi tak reti, lagi mengaji. Tuan-tuan, lagi susah nak sebut. So Allah bagi 2 pahala. 2 pahala atas apa? Yang pertama, pahala dia baca Quran. Yang kedua, pahala dia bersusah payah untuk baca Quran walaupun dia susah nak baca. Nabi yang sebut.
Nah, salih ala Muhammad tu dia encouragement kepada orang-orang yang tak mahir membaca Quran untuk belajar Quran. Yang kelima, yang terakhir jugalah malam ni, kali lambat-lambat SOP. Saya ada shooting pula lagi sebenarnya, ada shooting lagi. Baiklah Sayyid Muhammad. Hadis daripada Salih ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allah kelebihan yang kelima, Allah akan mengangkat martabat golongan pembaca Al-Quran. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Salih ala Muhammad, sesungguhnya Allah mengangkat martabat beberapa golongan dan merendahkan martabat segolongan yang lain disebabkan oleh Al-Quran. Dengan Al-Quran ni Allah boleh mengangkat setengah pihak, setengah orang. Dengan Al-Quran juga Allah merendahkan setengah pihak. Rendah tu macam mana? Angkat tu macam mana? Dia belajar Al-Quran, dia beramal dengan Al-Quran, dia membaca Al-Quran, dia menghafaz Quran, maka Allah angkat darjat dia. Ada orang dengan Quran juga, dia mengabaikan Al-Quran, dia menyalahgunakan Al-Quran, dia mentafsirkan Al-Quran dengan tafsiran akal dia tersendiri, dia mengambil sebahagian Al-Quran dan meninggalkan sebahagian yang lain. Dengan Al-Quran juga Allah merendahkan martabatnya. Dua-duanya terhasil daripada Al-Quran. Maka kita nak macam mana? Kita nak Allah angkat martabat kita dengan Al-Quran. Tunaikan hak, 5 hak kita dengan Quran ni. Apa dia? Yang pertama, belajar Quran. Hak kita dengan Quran. Yang pertama, belajar Quran. Belajar Quran tak habis tuan-tuan, sampai tua, sampai mati pun tak habis belajar Quran ni. Ya tak apa, mengaji habis dah Quran dah, PhD dah. Tak PhD, pengajian habis dah. Mana ada habis dengan Quran? Habis semua dah mengaji dah. Mungkin mengaji qiraat lah. Ada lebih dekat 30 qiraat dengan mengaji, kalau betul-betul yang nak mengaji. Tak habis dengan Quran. Yang pertama, belajar Quran. Jangan malu untuk belajar Quran. Lagi tua, lagi tak kerti sebut, lagi tu nak kena belajar Quran. Yang kedua, baca Quran. Baca Quran ni pula pecah pada dua pula. Satu, baca Allahumma salli ala Muhammad. Al-Quran dia panggil secara muwalad ni, bersambung-sambung macam. Baca hari ni baca semuka, esok baca semuka, lusa baca semuka, akhirnya khatam Quran. Salli ala Muhammad. Nah, ataupun takat mana kita boleh baca lah. Baca 5 ayat ke 10 ayat sehari pun tak apa dah. Sehari 10 ayat, sehari 10 ayat, lama-lama khatam Quran. Nah, yang kedua, baca Quran juga. Yang kedua, baca Quran dengan membaca surah-surah amalan. Surah amalan setiap hari. Surah Waqiah baca, surah Al-Mulk malam-malam baca, tidak malam sebelum tidur baca surah Al-Mulk, baca surah Al-Kahfi hari Jumaat, baca 10 ayat daripada surah Al-Kahfi jadi amalan setiap hari sebagainya. Surah-surah amalan. Nak tidur baca Qul ya ayyuhal kafirun, kata Nabi SAW, fa innahu bara'atun minasyirk, maka dia akan menjadi pendinding kamu dengan syirik daripada Allah SWT, syirik kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Baca Qul huwallahu ahad 10 kali. Man qara'a Qul huwallahu ahad hatta yaqtami 10 marat banallahu lahu baitun fil jannah. Siapa baca Qul huwallahu ahad sehari 10 kali, maka Allah akan membina untuknya satu rumah dalam syurga. Hanya tu surah-surah amal. Yang ketiga, yang pertama tadi baca Quran, yang kedua baca Quran, yang ketiga hafaz Al-Quran. Hafaz Quran. Hafaz apa Ustaz? Tapi tak boleh hafal dah. Allah nak 1000 daya, tak nak apakan daya. Dan nak apakan daya, macam-macam alasan. Ada seorang tu lepas pencen, pakcik tu lepas pencen khatam Quran, hafiz Quran 3 tahun. Dia pencen 60, dia masuk tahfiz 3 tahun, pulut khatam Quran dan hafiz Quran waktu umur dia 63 tahun. Nak cerita nak tu bila berkehendak lah. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Waktu saya duduk kat Yaman, ada seorang pakcik lepas pencen ke pergi duduk dekat Yaman mengaji. Nak 1000 daya. Tuan, sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan ada seorang hafizah umur apa? Sallallahu alaihi wasallam dekat umur 80 lebih, dekat 90 tahun dekat Indonesia. Dia khatam, dia jadi hafizah umur dia dekat 90 tahun. Hafal Quran. Kita kalau tak boleh hafal Quran semua pun, tuan-tuan hafal surah-surah amalan ni hafal. Surah Al-Mulk hafal dah, surah Waqiah hafal dah. Kita yang jadi susah nak baca surah Al-Mulk ni pasal apa? Pasal tak hafal.
Kalau hafal senang tuan-tuan, start motor je bro, sambil nak balik rumah tu, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta, sampai rumah sadaqallahu azim habis. Betul ni? Kalau hafal ni seronok dan sedap. Lalu yang ketiga, hafaz Quran. Yang keempat, sallallahu Muhammad, hak kita dengan Al-Quran ialah untuk kita mentadabbur Al-Quran, faham Al-Quran. Cuba faham Al-Quran. Macam mana nak faham Quran? Bukan boleh faham pakai akal sendiri. Kita kena belajar ilmu namanya tafsir Al-Quran. Kita ni beruntung sebab mi dah siap dah untuk makan, nasi goreng dah siap dah untuk makan, tak payah masak dah. Alim ulama tolong buat dah kat kita belakang dah. Banyak kitab-kitab tafsir Al-Quran yang kita boleh baca dan kita boleh faham. Dan sallallahu alaihi wasallam nak sampai ke tahap ilmu boleh mentafsir Al-Quran itu, banyak camak ilmu yang kita kena mahir dulu baru kita boleh faham ataupun baru kita boleh mentafsirkan Al-Quran sendiri. Tapi kita tak ada kemampuan tu, dah telah teridang dan berita mi goreng untuk makan je lah. Maksudnya kitab-kitab tafsir banyak di pasaran yang kita boleh faham, yang kita boleh baca. Yang kelima tuan-tuan, apa dia? Mengajar Al-Quran. Mengajar Al-Quran. Ajar Quran macam mana? Allah, tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh tak ngajar Quran? Semua orang boleh baca Quran. Kalau tuan-tuan boleh baca Quran, tuan-tuan boleh ngajar Quran. Ajak lagu mana? Ajaklah setakat mana yang kita tahu. Paling tidak Iqra, ajak ke anak-anak kita yang kecil tu. Jangan pelepah ke orang tu. Ambillah sikit bahagian daripada yang dia ada baca Quran tu, pahala mai kat kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada alim ulama yang hebat-hebat, yang jutaan pengikut dia. Berapa banyak pahala yang dia dapat daripada ilmu yang dipelajari, yang diamalkan oleh anak-anak murid dia, tumpang. Dan dia yang ulama yang hebat ni pun dulu ada seorang yang ajak dia alif bata, dan berapa banyak pahala yang dia duduk tumpang. Saya dulu semula belajar Quran, saya belajar dengan mak saya. Mak saya ajak saya dulu, sallallahu alaihi Muhammad. Saya ingat lu, pergi mengaji depan mak seluar pun tak pakai, ambil rotan dijolok kat situ pakai seluar lu, cerita kecil-kecil. Dan jadi bila saya baca Quran lah ni, pahala tu pergi kat siapa? Tu pergi kat mak saya. Tuan-tuan tak mahu ke nanti mungkin anak kita, cucu kita jadi alim ulama hebat kan? Atau paling tidak dia baca satu muka Quran satu hari pun, pahala dia berapa banyak lah. Kalau ada 500 ayat dalam satu, contohlah, kalau ada 500 huruf dalam satu muka surat yang dia baca pada setiap hari, nilai di sisi Allah kali 10 dah 5,000. 5,000 ni pahala pergi kat siapa? Pahala pergi dekat orang yang dulu ajak dia Quran alif bata. Boleh jadi tak orang tu kita? Ya, kalau kita mula dengan ajak dia Quran waktu dia kecil-kecil dulu. Ajaklah takat mana kerti, takat Iqra 1 2 3 tu lepas kot bagi kita. Lepas tu pergi hantar kat tutup guru lain, kemas-kemas sikit untuk ajak dia sampai dia boleh baca Quran dan sebagainya. Paling tidak ada initial tu, ada start tu daripada kita dulu, pak dia, mak dia, tok wan dia, tok dia dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan, ini cukup sekadar tu, dah hampir cukup lah. InsyaAllah tuan-tuan, kita dah ambil 5 daripada kelebihan. Ada 5 lagi yang tu lain cerita lah tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Takut juga nak sebut, kita sambung di lain rancangan. Saya ustaz kata nanti kena main lagi sekali. Nanti kita cerita lain nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan yang tu pun kita rasa macam dah banyak dan kelebihan-kelebihan. Dan apa yang kita kena buat tuan-tuan lah ni, ialah kita kena mujahadah pada setiap hari untuk kita memulakan hari kita, paling tidak untuk kita membaca Quran, ataupun paling tidak ada satu waktu dalam satu hari itu yang kita membaca Al-Quran, insyaAllah. Mudah-mudahan jadi kebaikan kepada kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Dan sebelum saya nak tutup majlis, tuan-tuan, saya nak minta sikit jasa baik tuan-tuan. Dekat luar sana lagi, saya Allahumma salli Muhammad, tak berhajat nak minta wakaf duit pada tuan-tuan, tak lah. Tapi untuk menjana pendapatan madrasah saya buat bisnes sikit lah. Projek susu kambing. Susu kambing ni saya campurkan dengan beras perang, ginkgo biloba dengan kurma. Kurma tu untuk ganti gula, beras perang tu untuk hilangkan bau hamil kambing tu, dan juga untuk bagi kenyang perut. Ginkgo biloba tu untuk otak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan dekat luar sana. Ni projek dana madrasah saya. Saya harap tuan-tuan dapat pekat-pekat belilah seorang satu, ambil dengan niat tujuan dia untuk jana pendapatan untuk madrasah, bantu madrasah saya. Dan insyaAllah sebab madrasah saya tak kena yuran, tak ada yuran, belajar mengaji itu semua tak ada, semua ngaji free saja. So duit nak cari dana mana, saya buat macam ni lah. Jadi
Jadi kalau tak keberatan tuan-tuan, susu kambing ni tuan-tuan boleh amal daripada umur usia 2 tahun ke atas sampai warga emas, insyaAllah. Susu kambing tuan-tuan boleh search ni lah kelebihan-kelebihan dan sebagainya. Dan insyaAllah tuan-tuan, cuma tuan-tuan kalau tuan-tuan nak baca, tuan-tuan baca dalam cawan, jangan baca dalam gelas. Dan cawan dia sudah ada cukup dia punya dia punya kepekatan dia tu sesuai untuk apa ni, untuk rasa dia tu. Kalau tidak dia jadi macam kata Ustaz Carilong, cerai. Dia dicerai. Jadi saya semat tuan-tuan boleh dapatkan kat luar sana. Yang maju pun ejen kita kat sini. Kalau nanti tuan-tuan habis apa sebagainya, tuan-tuan boleh ambil nombor telefon dia untuk dia COD hantar ke rumah kita dan sebagainya lah. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatian daripada semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.